إلى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب الأظهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha pihak pengurusan Masjid An-Nur, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, ketua-ketua masyarakat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini kita masih lagi dihidupkan kembali. Maknanya kita masih lagi dapat melaksanakan aktiviti-aktiviti harian kita seperti biasa. Mudah-mudahan dengan panjangnya umur ini Allah Subhanahu wa taala lanjutkan bimbingan dan panduan kepada kita semua, agar nanti sisa baki umur kita ni tuan-tuan mudah-mudahan menjadi baki umur yang terbaik sebelum kita kembali kepadanya, mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Jadi pagi ni tuan-tuan kita sambung kembali kuliah tafsir kita. Kita akan bermula pada ayat yang ke-65 daripada suratul Ankabut, muka surat yang ke-27. Muka surat yang ke-27 ayat 65 daripada suratul Ankabut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud-din. Falamma najjahum ilal barri idza hum yushrikun. Liyakfuru bima atainahum waliyatamatta'u fasawfa ya'lamun. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafu an-nasu min hawlihim. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه
أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. فإذا ركبوا في الفلك فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين falamma mim yang bersabdu. Semua mim yang bersabdu dalam Quran kita wajib dengungkan qadar 2 harakat. Falamma najjahum ilal barri. Najjahum ilal barri. Mim mati bertemu dengan hamzah yang berbaris di bawah. Hukum ni izharu syafawi, kita baca tanpa dengung. Atau berdasarkan kaedah penulisan Rasam Usmani ni kita faham semua mim yang mati apabila ada tanda mati di atasnya maka itu petanda kita tak boleh baca dengan dengung. Kita tak boleh baca dengan dengung, kita kena baca tanpa dengung. Najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Hum yusyrikun sama dengan hum ila, izhar syafawi. Dalam bahagian mim mati ni tuan-tuan, mim mati bertemu dengan mim dan mim mati bertemu dengan ba saja yang kita kena dengungkan. Jadi hukum mim mati ni mudah. Kemudian yusyrikun, kun tu man arid usukun. Kita boleh baca 2 harakat atau kita boleh baca 4 harakat atau kita boleh baca 6 harakat. Kemudian pada ayat yang ke-66 liyak furu bima atainahu. Bima atainahu. Huruf alif pada perkataan bima bertemu dengan hamzah pada perkataan atainahu. Ini pun dah selalu kita jumpa dan selalu kita perkatakan apabila huruf mad sama ada huruf alif, waw ataupun ya bertemu dengan hamzah berbaris dalam 2 perkataan itu adalah mad jaiz munfasil. Kita baca 4 harakat. Bima atainahum. Kemudian perkataan atainahum. Atainahum ni apabila huruf hamzah mendahului huruf mad dengan bunyi a 2 harakat ataupun i ataupun u di awal perkataan itu adalah mad badal. Kita baca 2 harakat menurut bacaan Hafs, Imam Hafs. Dalam bacaan lain ada sampai 6 harakat. 5 sampai 6. Itu bacaan Warsh. Kita bukan ikut Imam Warsh. Bacaan kata kita meriwayatkan bacaan Imam Hafs an Asim. Kemudian atainahum wa hum waliyatamata'u. Ini pun hukumnya izhar syafawi, kita baca tanpa dengung. Waliyatamatta'u fasawfa ya'lamun. Mun tu man arid disukun seperti yusyrikun. Jadi 2 harakat boleh dibaca atau 4 harakat atau 6 harakat. Maka tuan-tuan jadilah bacaannya bunyi dia lebih kurang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون.
Sadaqallahul azim. Itu dari sudut ilmu tajwid sedikit. Mari kita tengok sama-sama dari sudut tafsirannya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila mereka naik ke dalam kapal, mereka menyeru kepada Allah dengan seikhlas hati. Tetapi setelah mereka diselamatkan ke daratan, tiba-tiba mereka menyengutukan Tuhan. Jadi dalam ayat 65 ni Allah Ta'ala cerita manusia ni dulu-dululah bila dia naik kapal, dia pun terfikir macam-macam. Masuk dalam laut, kemungkinan mereka mati terbenam dalam laut. Kemungkinan mereka akan dilambung ombak. Kemungkinan akan datang taufan. Kemungkinan besar mereka tak dapat pergi ke daratan. Ketika itu timbul ketakutan. Pada saat itu tidak ada tempat pergantungan untuk manusia. Tiba-tiba yang mereka kenal Tuhan. Sesiapa pun dia akan kenal Tuhan. Dia akan minta tolong pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud ayat ni. Tapi bila dia selamat kembali ke daratan, lepas tu dia lupa apa yang dia doakan. Dia kembali menyengutukan Tuhan. Dia kembali tak nampak melihat Allah. Manusia ni Allah Ta'ala nak beritahu kat sini seolah-olahnya manusia ni hanya dapat melihat Allah dengan jelas apabila dia ditimpa kesusahan dan kesukaran dalam kehidupan. Bila dia dilengkari nikmat, maka mata hatinya, mata zahir ditutup daripada melihat Allah. Huraiannya, kemudian Allah memberitahukan tentang bagaimana keadaan orang-orang musyrik itu yang hidupnya mewah di dunia. Mereka itu apabila ditimpakan bala dan malapetaka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah mereka mengingat Allah dan barulah memohonkan pertolongannya. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah apabila mereka naik ke dalam kapal, sedangkan kapal itu dipukul badai dan gelombang yang besar, boleh menyebabkan mereka karam. Kecutlah hati mereka. Semasa merasakan kengerian itu, lalu berdoalah kepada Allah ingin mendapatkan pertolongannya. Waktu itu mereka tidak pula mahu minta pertolongan kepada berhala-berhala atau benda-benda yang disekutukan dengan Allah yang telah mereka puja agar dapat menolong mereka. Tidak, mereka tidak berbuat demikian. Sesungguhnya perbuatan mereka berdoa menyeru Allah tidak lain tidak bukan hanya dengan terpaksa. Jadi Allah Ta'ala ceritakan sebenarnya sifat manusia. Ayat ini beritahu sebenarnya fitrah semula jadi manusia, dia kenal Allah Ta'ala. Dia tahu ada suatu kuasa yang menguasai kehidupan ini. Itu fitrah. Hatta orang musyrik sendiri pun dulu-dulu orang musyrik Mekah tu, bila mereka naik kapal, sendiri mereka berdoa. Mereka yakin ada Tuhan. Ada kekuasaan yang lebih besar, lebih hebat daripada mereka, yang menguasai mereka. Bila masa mereka melihat Allah, melihat kuasa ini, menyedari kehadirannya, bila susah. Kenapa Allah Ta'ala buat contoh kapal? Sebab dulu-dulu kapal inilah yang sering dinaiki, dijadikan alat perhubungan, alat mencari kehidupan, alat untuk bisnes, berniaga, ziarah, macam-macam lagi. Semuanya banyak bergantung pada kapal. Dan kapal ini berlayar di lautan. Mereka pun lihat dengan jelas bagaimana keadaan laut, macam mana sifatnya. Boleh jadi karam, boleh jadi angin kuat. Ketakutan tu sentiasa ada dalam hati. Sebab tu bila mereka susah, mereka akan tengok Allah Ta'ala, lihat Allah Ta'ala, mereka cari Allah Ta'ala. Ini satu contoh. Banyak lagi contoh-contoh. Nak beritahu, manusia ni bila susah dia nampak Allah. Bila saat perniagaan tak menjadi, duit dah banyak dilabuhkan beratus ribu, kali pertama rugi, bulan kedua rugi, bulan ketiga rugi. Ketika itu otomatik manusia akan berdoa pada Allah. Walaupun dia bukan orang yang sering sembahyang sebelum itu. Walaupun dia orang yang banyak menegur arak.
Walaupun orang yang sebelum ni dia tak pernah dengar pun bunyi bacaan Al-Quran. Dia bukan orang yang bersalawat kepada Nabi. Dia bukan orang yang rajin untuk ke surau masjid. Tapi tak kala dia sukar, menerima kesukaran, ketika itu memang tak ada tempat lagi dah akan keluar daripada mulutnya Allah. Itu sifat manusia. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa iza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaih summa idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma yad'u ilaihi min qabl. Manusia ni bila dia ditimpa durrun, kesusahan, kemudaratan, da'a rabbahu muniban ilaih. Masa itulah dia berdoa sungguh-sungguh pada Allah, bertaubat atas kesalahannya. Summa idza khawwalahu ni'matan minhu. Tapi bila Allah Ta'ala tukar dia, kesusahan tu hilang, dia mula mendapat nikmat, nasiya ma yad'u ilaihi min qabl. Dia lupa doa-doa dia pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat manusia. Masa dia sihat, hulu ke hilir, atas ke bawah, kiri kanan, depan belakang, syukur betul dalam kehidupan dunia ni. Sekali Allah Ta'ala libatkan dia dalam aksiden, patah kaki, masuk bosi, kanan masuk bosi, kiri masuk bosi, dah jadi robot pula dah. Masa tu terlantar, kawan datang ziarah, lagi sakit hati, kawan datang bawa pakai helmet mahal-mahal, dia kaki motor, seorang datang bawa helmet, junjung helmet, seorang bawa ni, jaket kulit 3 orang kan. Masa tu dia doa, ya Allah ya Tuhanku, kalau sihat aku besok ni, bosok motor tu aku bawa ke surau, aku bawa ke masjid, aku akan berjamaah. Bila dia sihat, hilang masjid, hilang surau, hilang segala-galanya. Itu sifat manusia yang Tuhan ceritakan dalam Quran. Bila Allah Ta'ala cerita macam ni, memang itulah bahagian kebanyakan manusia. Hanya orang-orang yang beringat saja, dia ingat janji dia dengan Allah, doa-doa dia sebelum. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a. Manusia tu dijadikan dalam keadaan keluh kesah, resah gelisah. Bila dia ditimpa kesusahan, dia mula dah kelang kabut. Manusia ni. Tapi bila dia senang, manu'a, jadi orang yang kedekut, orang yang kikir, orang yang berkira-kira. Itu sifat manusia yang ada dalam diri. Hatta masa bila dia ingat, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Bila sehinggalah datang kepada mereka kematian, mati ni, masa tu mereka pun berdoa, qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah aku balik ke dunia ya Allah, la'alli a'malu salihan fima tarak. Mudah-mudahan ya Allah, kalau kau kembalikan aku ke dunia ni ya Allah, aku akan buat semua amal soleh yang aku tinggalkan dulu, aku tak pernah buat, aku nak buat. Bila tu? Bila nak mati. Ini sifat manusia. Jadi ayat-ayat ini mengingatkan kita, jangan besok bila dah akhir hayat, kita dah tak boleh apa-apa, buat apa-apa, kita dah semakin lemah. Ketika itulah semangat ibadah kita baru nak naik. Rugi kita tuan-tuan dan puan. Dan itulah yang berlaku kepada kebanyakan manusia. Allah Ta'ala susun ayat dalam Quran ini cukup banyak mengingatkan manusia. Sampai datang ayat hatta iza jaa ahadahumul maut. Pasti itu akan berlaku, Allah Ta'ala yang sebut. Bila datang kepada mereka kematian, ketika itu mereka akan sebut, mereka akan doa dalam hati keluar ke, qala rabbirji'un, ya Allah bagilah aku masa, nak balik ke dunia ni, ya Allah sihatkan aku nak beramal soleh, nak buat balik fima taraktu, yang aku tinggal dulu. Sembahyang aku tak pernah buat, aku nak buat. Puasa aku tak pernah buat, aku nak puasa. Yang wajib aku nak buat, yang sunat aku nak buat. Sedekah dulu kurang ya Allah, aku nak sedekah. Dulu wirid aku tak pernah wirid, aku nak wirid. Semua dia nak buat. Masa bila? Masa kematian. Dan tuan-tuan jangan lupa, kita nak menuju Tuhan ni,
Memang banyak halangan, rintangannya dalam kehidupan dunia. Nak dalam hati kita ni ada gerombolan-gerombolan syaitan yang sentiasa memintas bisikan-bisikan baik yang dibisikkan oleh para malaikat Allah. Datang yang bisikan baik tu dia pun pintas. Datangnya dia pintas. Banyak bergantung nanti pada kekuatan kita, iman kita, kesedaran diri. Itu semua banyak bergantung pada diri kita sendiri. Jadi perkuatkan keimanan kita tuan-tuan, jiwa kita supaya kita tidak kalah. Kan? Kalau sekarang ni kita dah makin berumur tuan-tuan, 40, 50, kita latih. Kadang-kadang masuk dalam akal kita ni, Allah disebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Syaitan baca doa tu, Allah Taala tak paksa benda yang kau tak mampu nak buat. Dia suruh kita buat biasa-biasa je lah. Yang sunat tak payah buat dah. Buat yang wajib-wajib je, janjilah peh tadi kan. Kau dah tua tadi. Dah latih. Bila lah masa kita akan jadi muda? Kita akan makin tua. Sekarang ni kita dah tua dah. Kita tak boleh nak ibadah. Kalau sekarang dah tua dah tak boleh ibadah, akan datang lebih tua daripada tua gini. Lagilah tak boleh. Kan? Jadi bisikan-bisikan jahat tu lempar jauh-jauh. Usahakanlah tuan-tuan. Kalau tak boleh kita sembahyang berdiri, kita sembahyang duduk. Tak boleh kita puasa banyak-banyak 3 hari dalam sebulan, kita puasa Isnin Khamis je. Tak boleh puasa Isnin Khamis, kita puasa Isnin je. Jangan sesekali kita tinggal tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan bila kita ada kesungguhan, Allah Ta'ala bantu kita dalam kehidupan ini. InsyaAllah, mudah-mudahan. Allahumma amin. Adakah berdoa kepada Allah itu berterusan mereka lakukan? Jawapannya tidak. Kerana apabila mereka telah diselamatkan oleh Allah dari bahaya, iaitu ombak dan badai telah reda, permukaan laut yang bergelora telah kembali tenang, kapal mereka telah menghampiri daratan, kemudian rapat ke pantai dan berlabuh, lalu mereka berbalik kepada perangai mereka yang lama, iaitu kembali syirik dan masih juga memuja berhala atau benda-benda lain yang dengannya mereka itu telah menyekutukan Allah. Bandingan ayat ini samalah dengan ayat 67. Surah Al-Isra. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Apabila kamu terkena bahaya di laut, hilanglah ingatan kamu tentang makhluk yang kamu sembah selain daripada Allah itu. Maka apabila dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling tadah, adalah manusia itu terlalu kufur. Allah Ta'ala sebut manusia ni kebanyakannya kufur. Bila dia susah, dia nampak Allah. Bila dia senang, akhirnya dia lupa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam tafsir Muni ni tuan, Muhammad bin Ishaq ada meriwayatkan. Katanya, satu riwayat dari Ikrimah bin Abu Jahal menceritakan satu ketika Nabi membuka kota Mekah, Nabi dapat menakluk Mekah tanpa peperangan. Ikrimah ni dia pun lari. Bila Nabi masuk ke Mekah, dapat tawan Mekah, anak kepada Abu Jahal yang bernama Ikrimah pun lari. Keluar daripada Mekah, melarikan diri, dan dia berlayar di laut untuk lari menuju Habsyah. Dalam pelayaran tu tiba-tiba kapal dia bergoncang, laut bergelora. Orang-orang atas kapal tu mula panik. Lalu mereka beramai-ramai berkata, marilah kita berdoa dengan ikhlas kepada Allah, kerana sesungguhnya tiada yang boleh menyelamatkan kita di sini kecuali Allah. Ikrimah lalu berkata, demi Allah, jika tidak ada yang boleh menyelamatkan di laut, demi Allah, jika tidak ada yang boleh menyelamatkan di laut. Salah ayat ni. Demi Allah, tiada yang boleh menyelamatkan kita di laut kecuali Dia, yakni Allah. Maka tentunya hanya Dia juga yang boleh menyelamatkan manusia di daratan. Ini kata Ikrimah ketika dia lari daripada Rasulullah. Rasulullah datang,
ajak beriman kepada Allah. Dia tak nak beriman kepada Allah. Dia lari daripada Rasulullah. Naik kapal menuju Habsyah. Tiba-tiba kapal bergoncang. Laut bergelora. Ketika itu dia nampak pula Allah. Ketika itu dia nampak pula Allah. Jadi Nabi Allah Ta'ala cerita, inilah sifat manusia. Dia hanya mengingat Allah ketika waktu dia kesusahan. Ayat 65. Ayat 66, liyakfuru bima atainahum waliyatamatta'u fasawfa ya'lamun. Kerana mereka hendak mengingkari apa yang telah kami Allah berikan kepada mereka dan mereka bersukaria, tetapi mereka nanti akan mengetahui akibat perbuatan mereka, yakni kembalinya mereka kepada menyekutukan Allah tidak lain hanyalah untuk mengingkari segala nikmat yang dikurniakan Allah, terutama nikmat keselamatan dari karam di laut, dan juga untuk bersukaria kerana dapat kembali memuja patung dan berhala mereka. Maka akibat dari perbuatan yang seperti itu menyebabkan mereka diancam Allah dengan seksanya pada hari kiamat, yang mana mereka nanti akan mengetahuinya. Jadi sama juga dengan hari ini tuan-tuan, kita tak ada naik kapal laut. Kita tak diuji dengan ujian yang sebegini. Ada banyak ujian-ujian yang lain yang kita susah. Masa susah kita nampak Allah Ta'ala. Macam-macam kita doa, harap sungguh kita. Tapi bila kita sihat, kita senang, hilang kesempitan di dalam hidup kita, maka kita mula melarikan diri. Ya Allah, kalau aku sihat, ya Allah, daripada COVID ni, tak kena kurung lagi, ya Allah. Lepas ni, tempat yang paling banyak aku nak pergi masjid lah. Sungguh, selepas dia diisytiharkan bebas daripada COVID, sungguh dia pergi ke masjid pada hari Isnin sahaja, atau pada hari Jumaat sahaja untuk salat Jumaat. Hari lain tu hilang, guyup, tak nampak muka langsung. Ketika perniagaannya diserang oleh kerugian, kesukaran mendapatkan keuntungan, dia melihat simpanannya makin berkurangan, banyak duit telah dilaburkan, dia berdoa pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kalau kau murahkan rezeki aku, ya Allah, ekonomi ini mantap kembali, ya Allah, perniagaanku untung balik, ya Allah, aku akan berikan sekian-sekian banyak ke sekolah-sekolah tahfiz anak-anak yatim, golongan armalah, ibu tunggal, macam-macam doa. Macam-macam doa. Lepas tu Allah Ta'ala pun selamatkan dia daripada kerugian. Nampak putih-putih bunga-bunga keuntungan mula tumbuh daripada hasil perniagaannya. Kedudukannya pun makin stabil, makin mantap keuangannya. Bulan demi bulan keuntungannya bertambah. Sungguh dia menderma duitnya ke sekolah anak yatim. Pergi RM200 ya. RM200 ya pergi ya. Keuntungannya beratus-ratus ribu. Dapatlah bagi RM200. Itulah sekali. Itu susah balik. Berdoalah dia kembali kepada Allah. Allah Ta'ala sebut, orang yang macam ini, bila susah dia ingat Allah, bila senang dia lupa Allah. Allah Ta'ala sebut, liyakfuru bima atainahum. Kan bila kita terjemahkan kerana mereka hendak mengingkari, jadi susah nak faham. Kita tukar kerana tu agar mereka menghilangkan hendak tu, agar mereka mengingkari apa yang Allah berikan kepada mereka dan mereka bersukaria. Allah Ta'ala bagi dia peluang. Tak apa, kalau lupa biar. Dia senang dengan nikmat Tuhan, dia bersukaria. Supaya apa? Dia berseronok dengan nikmat itu. Fasawfa ya'lamun, di akhirat nanti layaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab dia dengan azab yang pedih, sesuai dengan apa yang dia buat, sesuai dengan penipuan yang dia buat. Jadi orang senang, susah tu senang, sebelum tu doa macam-macam, lepas tu dia lupakan Allah. Allah Ta'ala bagi dia peluang, biar dulu, supaya nanti di akhirat layaklah dia diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita takut ada berlaku begini, sifat perangai begini ada dalam diri kita. Jauhkan tuan-tuan daripada dalam diri kita.
Kemudian pada ayat yang ke-67 Allah Ta'ala menyebutkan tiadakah mereka memerhatikan bahawa kami Allah menjadikan tanah air mereka terpelihara dan aman dan adalah manusia saling merompak sesama mereka di sekelilingnya dengan berperang-perangan. Adakah mereka percaya kepada yang batil, yang bukan-bukan dan mengingkari nikmat Allah? Setelah Allah menyebutkan keadaan orang-orang musyrik yang sangat takut semasa kapal mereka yang mereka tumpangi di lambung gelombang, sehingga kerana takutnya barulah mengingat Allah dan meminta tolong dengan berdoa kepadanya seikhlas-ikhlasnya. Lalu disebutkannya pula di sini keadaan mereka yang hidup di negeri mereka dengan aman sentosa, seolah-olahnya mereka berada di dalam sebuah kubu yang kukuh dan teguh, iaitu kota Makkah sebagai tanah haram atau suci yang dijamin aman daripada kejahatan orang yang hendak berbuat aniaya kepada penduduknya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dengan firman-Nya, awalam yarau anna ja'alna haraman amina. Ni Allah nak ingatkan, tiadakah mereka memperhatikan bahawa kami, yakni Allah, menjadikan tanah air mereka terpelihara dan aman. Allah Ta'ala sebut, dia ni tak perasan kau, golongan musyrik Mekah ni. Dalam keadaan orang Arab sekeliling ni, Badawi ke siapa-siapa, berapa orang, yang kuat akan menyerang yang lemah, rompak-merompak, bunuh-membunuh, saling berperangan keliling mereka. Tapi orang musyrik Mekah, kota itu aman, tak diusik. Ini janji Allah Ta'ala. Dulu bukan tak ada kerajaan yang besar seperti Rom dan Parsi, tapi mereka tak pernah menyerang Kaabah, tak pernah menyerang Mekah. Aman yang hidup orang-orang ketika itu. Ketika zaman jahiliah, orang memang merompak ya. Tapi di kota Mekah ni orang tak ada buat apa pun. Allah Ta'ala takdirkan tempat ini tempat yang aman. Wa man dakhalahu kana amina. Awal-awal juzuk 4 ni. Siapa yang masuk ke dalamnya kota Mekah ni, kana amina, dia pasti akan rasa aman. Kita pergi umrah masuk Sanun, tenang ya, kita akan hilang segala masalah. Tak ada fikir apa-apa. Fikiran kita hari itu hanyalah untuk beribadah selama mana kita ada kat situ. Jiwa kita seronok lah kan? Bila kita pergi Mekah buat umrah, seronok jiwa kita, tak ada masalah hari itu. Orang musyrik begitulah. Kota itu aman, orang tidak merompak dalam tu, tak ada orang membunuh dalam tu, tak ada yang kena tawan, dirampas hartanya atau bentuk-bentuk kezaliman yang lain. Sedangkan wa yutakhaffafun nasu min haulihim, dan adalah manusia saling merompak sesama mereka di sekelilingnya. Sekeliling kota Mekah tu lain pula keadaannya. Penduduk desa di luar Makkah mereka itu biasa melakukan rompakan dan huru-hara, bunuh-membunuh antara satu sama lain serta menawan pihak yang kalah dalam pertempuran. Mengapakah mereka yang sudah diberi kenikmatan begini besar masih juga kufur terhadap Allah dan menyembah kepada yang lain daripada Allah? Allah Ta'ala cerita tentang orang musyrik kan? Dan ayat ini pun tuju ke kita ni. Kita aman duduk kat Malaysia ni. Siapa yang nak larang kita masuk masjid untuk solat? Siapa yang nak larang kita untuk iktikaf berlama-lamaan dalam masjid ni? Duduklah iktikaf lagi sini 2-3 hari, tak ada orang nak marah. Bayanglah banyak-banyak, tak ada orang nak marah. Pergi mana saja masjid banyak kan? Surau banyak. Kita aman, selesa berbanding dengan saudara-saudara kita yang lain. Di Palestin mayang pun susah, takut kena peluru sesat, bom jatuh tangan teh. Sebelum ini Bosnia, tak ada dengar pun Bosnia, orang tak kenal pun Bosnia Herzegovina ni. Tiba-tiba Allah Ta'ala letupkan situ, jiran sebelah rumah yang sep tu boleh penggal leher kawan yang sebelah rumah yang tiap hari sama main bola dengan dia. Jiran sebelah rumah tu boleh kerat leher anak jiran Bosnia dia. Padahal sebelum tak ada masalah. Bila Allah Ta'ala berkehendak, boleh saja dijadikan begitu, kita tetap aman. Tapi tak mustahil yang berlaku di negara lain boleh berlaku di negara kita. Di India umat Islam, kita Islam, dia Islam, tapi tengok orang-orang Islam di India.
menjadi golongan minoriti. Masjid dikobohkan. Bila berlaku sikit rusuhan, memang orang Islam lah sasaran. Dibunuh, hidup ketakutan. Di Kashmir begitu juga. Saudara-saudara Islam kita, Rohingya, yang hari ni keluar ratus-ratus ribu sampai tak ada tempat tinggal. Pergi negara ni kena halau, pergi negara ni kena halau, pergi negara ni kena halau. Mana nak pergi? Kita tak ada orang halau kita dekat tempat ni. Kita jadi tuan tanah. Senang hidup kita. Mewah kehidupan. Serba-serbi boleh. Ada yang sesusah-susah orang Malaysia, ada ramai orang bantu dia. Bayangkan saudara-saudara kita yang susah di Kashmir itu. Apa bantu? Sampai hari ni. Dulu di China kan, etnik apa tu? Kena halau, kena bunuh. Kita nikmat melimpah ruah. Kalau kita tak beringat tuan-tuan dan puan-puan, mungkin apa yang berlaku di negara-negara lain boleh berlaku di negara kita. Banyak sebab-sebab. Tuan-tuan sendiri faham, tak payah kita sebutkan. Kalau Allah Ta'ala nak buat, boleh saja. Boleh saja. Seperti mana Allah Ta'ala pertembungkan di antara dua etnik, Serbia dengan Bosnia. Kan? Kita pun di sini boleh juga bertembung. Kalau Allah Ta'ala dia nak tarik nikmat, maka akhirnya kita menjadi seperti mana yang berlaku di Bosnia dan sebagainya. Sebab itulah apa yang ada ni kita syukuri. Allah Ta'ala cerita tentang orang musyrik. Sebenarnya ayat ni pengajarannya sampai melata ke seluruh dunia. Mana saja ada orang, ingatlah. Orang dulu musyrik bagi senang hidup, tak nampak Tuhan, tak nampak Allah Ta'ala. Akhirnya mereka ditewaskan oleh Allah. Dimatikan pemimpin-pemimpin yang dalam perang Badar. Ditawan ramai, ada yang sakit. Masuklah Islam ke dalam kota Mekah selepas itu. Bandingkan ayat ini samalah dengan ayat-ayat dalam surah Quraisy yang berbunyi li'ila fi Quraisy sampai akhir ayat. Kerana kebiasaan orang-orang Quraisy itu, kebiasaan mereka merantau pada musim sejuk dan musim panas untuk mencari penghidupan. Maka mereka hendaklah menyembah kepada Tuhan yang empunya Kaabah ini, yakni Allah, yang memberi makan kepada mereka daripada kelaparan dan mengamankan mereka daripada ketakutan. Orang Quraisy ni Tuhan bagi nikmat satu ketika dulu. Bukan Makkah, tidak, orang tak berani buat jahat. Aman yo. Yang nama orang Quraisy, bila dia berniaga, orang Quraisy, orang tahu tu orang Quraisy daripada Makkah, orang tak serang kabilah tu. Kumpulan tu tak diserang. Oh, ini orang Makkah ni. Dia orang Quraisy. Orang hormat. Begitu sekali. Tapi Allah Ta'ala tanya, kenapa mereka ni tak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Tuhan yang beri mereka makan daripada kelaparan dan Tuhan yang mengamankan mereka daripada ketakutan. Allah Ta'ala cerita dalam surah Quraisy kan, falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah kamu sembah Tuhan tu. Kamu pergi musim sejuk, musim panas, kamu pergi berniaga, tak ada orang kacau. Sembahlah Tuhan tu, sebab dialah beri kamu makan, dialah yang amankan kamu. Dalam surah Quraisy. Kan orang-orang Quraisy Makkah tetap tidak beriman kepada Allah. Cuma segelintir. Afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Hujung ayat 66 ke 67? 67. Adakah mereka percaya kepada yang batil? Afabil, adakah dengan yang batil? Yu'minun, mereka percaya. Ulama-ulama tafsir tuan-tuan, dalam tafsir Al-Qurtubi, Imam Qatadah rahmatullah alaih menyebutkan afabil batili yu'minun, apakah dengan kebatilan mereka beriman, mereka percaya. Kebatilan itu diterjemahkan oleh Imam Qatadah dengan kemusyrikan. Maksudnya, adakah dengan kemusyrikan itu mereka beriman dan dengan nikmat Allah mereka kufuri, mengingkari. Itu kata Imam Qatadah. Adapun Yahya bin Salam mengatakan maksud
bil batil itu iblis. Adakah dengan iblis mereka percaya? Semua bisikan-bisikan iblis, kehendak iblis mereka ikut, mereka turut. Sedangkan wa bi ni'matillah, nikmat Allah mereka kufuri. Kata Yahya bin Salam. Adakah mereka hendak bersyukur terhadap nikmat Allah yang sangat berharga itu dengan menyekutukan Allah pula, iaitu dengan menyembah berhala sebagai membalas nikmat berbuat kufur? Adakah patut membalas kebaikan Allah itu dengan mengingkari Rasul yang menjadi utusan? Patutkah kita membalas nikmat yang Tuhan beri dengan kemaksiatan, dengan kekufuran? Allah Ta'ala beri kita uang yang banyak. Dengan wang itulah kita pergi pula main judi. Kita beli pula arak. Kita beli barang-barang yang tak halal untuk kita gunakan, untuk kita makan, untuk kita minum. Sedangkan rezeki itu datang daripada Allah. Itu maksud dia. Allah Ta'ala beri kita kesihatan, satu nikmat yang besar daripada Allah. Layakkah kita dengan nikmat kesihatan itu kita pergunakan untuk buat perkara-perkara yang kufur? Menikmati sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Badan sihat, badan sihat, boleh petang-petang main takraw, boleh berjoging, berbatu-batu jauh. Tapi dia nak berdiri sebentar 5-6 minit untuk menghadap Tuhan, dia tak mampu nak buat. Padahal badan dia sihat. Padahal badan sihat. Boleh panjat gunung tinggi-tinggi, tapi dia tak mampu untuk berdiri 5 minit menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh-jauh dia pergi. Harta yang banyak Tuhan beri. Bulan Januari pergi ke Eropah. Bulan Februari pergi pula Amerika Latin. Naik pula bulan Mac, pergi pula negara-negara sebelah Rusia. Jauh-jauh pergi. Dia balik rumah dia bercerita, ke Turki macamnya, ke India macamnya, Kashmir lawa tu dia. Okey, Eskişehir macamnya tompek ni tompek yang paling aman, air terjun dia tinggi. Bercerita panjang lebar dia bercerita. Semua tompek dia sampai. Tapi malangnya semua tompek dia sampai tu dia tak pernah sampai ke masjid tompek tu. Bukan masjid di tompek tu, ke rumah dia pun dia tak pernah sampai masjid. Sedangkan banyak limpahan harta yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Malanglah macam itu. Itu tandanya terkeluar daripada mensyukuri Tuhan. Istidraj. Lupa pada nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita takut perangai itu sama dengan perangai orang-orang musyrik Mekah dahulu. Rumah yang aman, tempat yang aman, kampung yang selesa untuk didiami. Allah Ta'ala berikan kelebihan. Orang tak menyerang. Sampai keluar daripada Mekah pun orang tak serang. Aman je. Tapi mereka tak dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mata hati mereka. Mereka lupa pada Allah. Itulah yang berlaku kepada kebanyakan manusia sampai ke hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Di pelbagai di mana-mana penjuru dunia akan ada orang macam ni. Kecuali orang-orang yang betul-betul menyedari tentang hakikat kehidupan dia, dan dia tahu dia nak pergi ke mana, lepas dia mati apa yang akan berlaku. Dia tahu dia akan dihimpunkan di mahsyar. Dia tahu bahawasanya besok dia akan menuju ke dua tempat sahaja. Wa imma ila jahannam wa imma ila nar. Ilal jannah. Sama ada dia masuk ke syurga Allah, dia tenang senang selama-lamanya, atau mungkin dia masuk dalam neraka Allah dalam keadaan dia diazab selama-lamanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang saya kasih sekalian, rasanya cukuplah pagi ini pada itu saja, dan sama-samalah kita beringat. Mudah-mudahan kita bila kita beringat, kita ngaji tafsir ni tuan-tuan, sentiasa menjadi ingatan kita. Kita pergi mana-mana pun mudah-mudahan ketika kita ada kelebihan,
Pandang-pandanglah saudara-saudara kita yang susah. Kan di kampung kita, dalam taman kita, dalam daerah kita, ada ramai orang yang memerlukan. Tapi kadang-kadang mereka ni segan nak minta ke kita. Maka jangan macam tunggu mereka minta, kita cari mereka. Permudahkan urusan mereka. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Kita kena tiru tuan-tuan kaedah pada zaman pemerintahan Umar Abdul Aziz. Orang-orang yang kaya berpakat-pakat untuk beri. Orang kaya ni mencari orang miskin. Sehingga disebutkan zaman itu tidak ada orang yang layak menerima zakat. Sebab apa? Orang kaya semua berperanan. Berkatnya pemerintahan ni sampai serigala pun tak nak makan kambing. Jahat ni makan-makan ni. Serigala tak makan kambing. Agak serigala zaman tu dah makan kangkung agak-agaknya. Dia makan sayur je. Berkat pemerintahan tu. Dan boleh kita buat di tempat kita. Kan? Boleh kita buat. Saya pasti yakin tempat kita tu ada ramai orang susah. Selalu tu tengok kan dia naik bersikar. Bertahun-tahun nanti tu naik bersikar. Daripada muda dia kahwin, kita kona dia. Sampai anaknya 30 orang. Tetap lagi dia naik bersikar. Bersikar dia. Padahal di taman itu, di kampung itu, orang yang dulu masa orang cik tu beli bersikar, orang tu pakai kancil dia. 3 tahun lepas tu, orang tu dah tukar naik wajah. Lepas tu dah tukar Honda dah. Dah besar kata acik tu masih lagi dengan bersikar. Alangkah baiknya. Kalau ramai-ramai pakat-pakat, bolehlah dia motor sebiji. Atau boleh kata-kata kocik untuk dia. Dia pun ada niat nak macam kita, tak berpoluh-poluh, nak soju, hilang panas matahari, nak bawa anak berjalan. Tapi begitu keadaannya. Kerana mereka dibatasi oleh Allah. Kadang-kadang tuan-tuan, sekeliling kita ni orang susah, Tuhan nak menguji kita. Nak tengok kebersamaan kita. Kalau saya seorang, boleh yang kata untuk orang tu, memang habis 30-40 ribu tak larat seorang dah. Kok kita 2 orang, kok 40 ribu baru jadi 20 ribu. Kok kita 3 orang, bagi 3. Kok kita 10 orang, berapa ratus je, berapa ribu je. 10 orang, takkan taman tu 10 orang je. Kok kita beratus, kok 200 orang. Memang boleh ambil tuan, boleh ambil. Bulan ni kita peruntukkan untuk orang ujung bah. Yang tengok berhujan-berhujan dia. Burak lu tanya, tuan tak nak beli kereta apa? Saya ni kenapa ustaz? Nak makan pun payah. Bulat-bulat ke apa? Nak makan pun payah. Kita tak payah makan, senang je. Kan? Alangkah baiknya ramai-ramai macam tu. Itu yang Nabi ajar dulu. Tapi tak ada Nabi ajar so boleh untung untuk orang boleh kata tak. Kan ketika meninggalnya salah seorang sahabat, Rasulullah suruh orang lain masakkan untuk keluarga ni. Dia susah, tolong masakkan makanan untuk orang yang kematian ahli keluarga ni. Nabi suruh sahabat lain masak, tolong. Itu kesusah. Masak. Ada banyak lagi bantuan-bantuan yang kita boleh buat. Kan? Boleh aja tuan-tuan dan puan. Ini kita bantu masa bila? Masa orang tu dah mati. Betul tak? Dah mati kawan tu, barulah kita keluar duit untuk beli kain kapan. Betul. Dah mati kawan tu. Pertolongan terakhir dia kata, itulah yang mula dan yang terakhir. Kan? Padahal rezeki kita melimpah ruah. Mungkin ada sahabat-sahabat yang boleh mulakan pakat-pakat. Kan? Malanglah kalau di kalangan ketika mana orang lain semua senang, hanya seorang saja dalam kampung tu atau seorang saja dalam daerah kecil tu yang susah, tetapi sekelilingnya orang tak nampak kesusahan saudara dia. Islam. Sedangkan orang kafir pun Allah Ta'ala suruh derma. Sedekah sunat, tak kira orang tu kafir atau tak kafir. Kan dalam ayat kita baru bincang di apa? Seberang batu hampa. Ayat laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Bukan kamu yang berikan mereka petunjuk wahai Muhammad, tetapi Allah yang beri mereka petunjuk. Sebab turun ayat ni, dahulu sebelum masuk Islam, orang Yahudi ramai masuk Islam. Orang Yahudi ni ada saudara mara besan-besan yang susah, dia bantu saudara mara dia yang susah. Tapi bila dia masuk Islam, mereka berhentikan bantuan atas alasan dia tak Islam. Kita dah Islam, jangan bagi dia. Biar dia susah. Kan kok susah akhir dia masuk Islam. Turun ayat laisa 'alaika hudahum.
Nabi pun pernah pesan pada sahabat, jangan bagi bantuan kepada orang musyrik, orang kafir. Dia ada susah. Besok bila kalau dia susah dia akan nampak kita. Allah Ta'ala turunkan ayat. Bukan kerja engkau wahai Muhammad untuk bagi orang hidayah. Tapi Allah Ta'ala yang beri hidayah. Teruskan kebaikan. Sedekah sunat tak kira siapa-siapa. Hatta dia bukan orang Islam sekalipun. Kemungkinan dengan bersedekah itu, kita bantu dia akhirnya lembut hati dia kepada agama Islam. Lantas dia menganut Islam. Itu sedekah sunat. Walaupun kepada orang yang kafir. Tidak mengira agama. Zakat dia tak boleh bagi. Sedekah sunat ni boleh. Kepada orang kafir pun Allah Ta'ala larang, wahai Muhammad jangan buat macam tu. Turun ayat. Ini pula kepada saudara-saudara kita yang Islam. Jadi cukup malang kita tak nampak kesusahan saudara-saudara kita. Mereka susah, mereka nak mohon bantuan tapi sogan. Ada mungkin ruang-ruang yang kita boleh bantu yang cukup memberi makna. Nak kenderaan yang mereka boleh gunakan untuk mencari kehidupan. Motosikal lebih baik daripada basikal. Kan? Kau tak dapat yang baru, dapat second pun hidup motor tu boleh dia jalan. Jimat masuk selesa sikit badan ni. Itu dah besar dah. Tuan-tuan bayangkan, kita kurniakan belikan dia, kemudian dia menyara hidup anak-anak dan isterinya yang ramai dengan kenderaan yang kita sumbangkan. Sedang Nabi sebut infak ni hatta sesuatu yang kamu masukkan ke dalam mulut isterimu adalah merupakan infak, sedekah daripada kita untuk isteri. Bayangkan ketika mana dia memberikan makanan dan minuman, masukkan makanan dan minuman ke dalam perut isteri dan anak-anaknya yang ramai itu, sebenarnya sumbangan itu datang sebahagian daripada kita yang memudahkan urusan dia mencari rezeki. Yang itu yang kita kena fikir sama-sama. Dan akhir zaman ni kena bijak-bijaklah kita tuan-tuan untuk melabur supaya saham kita melambung-lambung tinggi di akhirat. Sekadarnya untuk pagi ini mudah-mudahan keputusan pandangan itu sama-sama mengingatkan kita dan sama-sama kita laksanakan mana yang kita mampu. Mohon ampun, mohon maaf kalau terkasar bahasa. Aku qauli hadza, sallallahu alaihi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah. Ada soalan tuan-tuan? Kalau dapat jawab saya jawab, tak dapat jawab saya hutang dulu. Sebab ilmu ni bukan kita punya kan. Kalau ada. Tak ada tuan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzan mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rzuq awladana bin najahi fi kulli imtihanihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Falastin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahu a'lam bis shawab.